Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Pertama sekali dan selamanya mari kita ucapkan syukur kita kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi kekalkan kita di atas nikmat dan rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita taufik dan hidayat. Dapat lagi kita terus beriman, beramal, menunaikan perintah-perintahnya, mengikut sunnah jalan petunjuk yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kita terus menerus menjalankan perintah Allah, mentaati segala suruhan dia, menjauhi larangan-larangannya, mengikuti cara yang ditunjukkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan kita. Allah Subhanahu wa taala angkat kesusahan kita, lebih-lebih lagi dalam kita berhadapan dengan keadaan masa kini sekarang. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pagi ini insya-Allah kita akan sambung kitab pengajian kita, kitab Minhajul Abidin, jalan orang-orang hamba Allah Subhanahu wa taala, satu wasiat daripada Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kita masih lagi membincangkan tentang mukaddimah taubat, tentang bagaimana untuk satu orang itu bertaubat. Taubat ni tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dia masih menceritakan tentang sesuatu yang berlaku daripada rentetan daripada satu dosa. Bila seseorang itu melakukan dosa, maka jalan dia untuk membersihkan diri dia daripada dosa-dosa tersebut adalah dengan bertaubat. Maka ini adalah taubat ini dia berkenaan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan dosa. Kata dalam satu wasiat, dalam wasiat Imam Ghazali rahmatullahi alaih, beliau berkata, maka ketahuilah bahawa perbuatan-perbuatan dosa itu pada kesimpulannya terbahagi kepada 3 bahagian. Dosa ni secara umum tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dia terbahagi kepada 3 bahagian, 3 kategori. Pertama, dosa kerana meninggalkan kewajipan-kewajipan Allah Subhanahu wa taala yang difardukan ke atas kita, seperti solat, puasa, zakat, kifarah dan lain-lainnya. Dosa-dosa yang mana terjadi berlaku kerana meninggalkan kefarduan, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa. Allah Taala perintahkan sesuatu tetapi ditinggalkan. Sepatutnya dilakukan, tetapi oleh kerana dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kerana itu dia berdosa. Solat sepatutnya dilakukan, oleh kerana itu bila ditinggalkan maka dia berdosa. Zakat sepatutnya ditunaikan, dibayar, oleh kerana dia tidak menunaikannya maka dia berdosa. Puasa sepatutnya ditunaikan, dia berpuasa, tetapi oleh kerana dia tinggalkan maka dia berdosa. Haji, umrah, bila kata haji ni tuan-tuan, bukan haji semata-mata, bahkan berkaitan dengan haji, begitu juga dengan umrah. Umrah juga wajib seperti mana wajibnya haji. Umrah juga adalah wajib seperti wajibnya haji, bukan hanya semata-mata haji dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i. Sebab tu tuan-tuan, sebenarnya bila kita tunaikan haji secara tak langsung kita telah sedang menunaikan umrah. Secara tidak langsung kita menunaikan umrah.
Cuma kefarduan haji tu kita lebih membincangkan tentang kefarduan haji sebenarnya dalam 50 hari biasanya. Mana-mana kalau kita pergi travel kita pergi dengan tabung haji ni, dalam 50 hari itu pasti kita akan melakukan umrah. Secara tidak langsung kita telah menunaikan umrah tu. Tak sedar, rupanya sambil-sambil buat haji itu dia buat umrah juga. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, bila seseorang mampu untuk menunaikan haji dan umrah, dia dah ada kemampuan. Sekarang ni kadar dah diberitahu kan, kadar D14 ataupun M14, dia lain-lain harga. Walau bagaimanapun tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Taala, kalau dia ada kemampuan, dia tak pergi dengan tabung haji sekalipun kan, kos haji sekarang ni dalam 20,000, dalam 30,000. Kalau pergi dengan travel tu mungkin dah ada 40,000, dia ada 40,000 ringgit. Memang ada duit simpanan dia, tak guna untuk apa-apa tuan-tuan, memang ada. Maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Taala, telah wajib dia menunaikan haji dan umrah. Telah wajib untuk dia menunaikan haji dan umrah. Kalau dia tidak tunaikan haji dan umrah tuan-tuan, tertanggunglah wajib pada dia. Berlainan orang yang tidak ada simpanan. Ada ulama tuan-tuan, dia bukan membandingkan duit simpanan. Ada ulama dia membandingkan kalau dia ada harta sebanyak tu kan. Kita dalam mutawif ni tuan-tuan ada muzakarah tentang diat, tentang satu orang yang mana bila dia melakukan kesalahan dalam umrah kan, ada perkara-perkara yang mana kadang-kadang dia kena diat. Dia kena bayar seekor kambing contohnya tuan-tuan kan. Kalau dia ada smartphone yang harga dia tuan-tuan RM3,000, sekarang ni orang nak ada smartphone mahal kan. Smartphone yang standard pun sekarang ni ada dekat RM1,000, biasa-biasa je lah kan, murah daripada tu mungkin banyak lagi. Tapi kalau orang ada smartphone dia harga RM3,000, ada smartphone RM3,000 ada, dan dia dalam masa yang sama dia kena bayar diat seekor kambing. Orang yang macam ini tuan-tuan, dia tidak boleh melepaskan diri dia daripada membayar diat seekor kambing. Kena bayar juga seekor kambing. Sebab apa? Dia ada smartphone RM3,000. Dia boleh korbankan smartphone dia, jual smartphone dia, kemudian dia bayar seekor kambing. Macam itu sekali nak bagi tahu. Maknanya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, mengikut sebahagian daripada ulama ni tuan-tuan, pandangan ulama, kalau dia ada kemampuan lebih daripada keperluan dia. Orang ada keperluan kan, keperluan dia perlukan smartphone, betul, dia perlukan kenderaan, betul, tetapi kenderaan itu lebih daripada keperluan dia. Maka tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau keperluan itu boleh dah dia pergi haji, mampu dia untuk tunaikan haji, maka ketika itu tuan-tuan, orang yang macam ini dituntut untuk menunaikan haji. Hari ini tuan-tuan berapa ramai dia ada simpanan? Banyak-banyak, Masya Allah. Baru-baru ni jadi polemik sikit. Duit KWSP dapat keluar 10,000, kena keluarkan zakat ke tidak? Kena keluarkan zakat ataupun tidak? Adalah macam-macam kenyataan. Tuan-tuan, itu terlihat kepada setiap orang, setiap individu. Ada orang yang mana dia memang dia pembayar zakat, dia memang layak keluarkan zakat. Orang yang macam ni keluarkan zakat. Tapi kalau orang tu 10,000 tu kalau keluar habis dengan bayar hutang je. Keluar 10,000 tu habis bayar hutang je. Kan tinggal 1,000 ke 2,000 je. Orang macam ini tak wajib bayar zakat. Tengok keadaan. Macam tadi lah juga. Orang yang mana tunaikan haji, kalau dia ni memang keperluan dia, orang yang macam ini dengan ada harta yang dia ada ni, dia tidak wajib lagi tunaikan haji. Tapi kalau keperluan dia dah lebih dah, kereta dia banyak, Masya Allah, rumah dia bukan 1, 2, 3 buah rumah dia ada, maka orang yang macam ini tak tunaikan haji lagi tuan-tuan. Orang yang macam ini, orang yang seperti ini tertanggung wajib haji kepada dia. Cuma tuan-tuan, tertanggung wajib, dia belum berdosa lagi. Dia belum berdosa, tertanggung wajib pada dia. Berbeza dengan orang yang belum mampu lagi, maka belum lagi ditanggung wajib pada dia. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, cuma haji ni kalau tak ditunaikan sepanjang seumur hidup dia, bila dia meninggal maka wajib haji itu tertunai kepada dia, perlu dilaksanakan oleh pewaris. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, dosa orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah, maka apa yang dia perlu lakukan, maka jalan untuk melepaskan dosa ini ialah dengan cara dia mengqadhakan atau membayar sedapat mungkin daripada kewajipan-kewajipan yang telah dia abaikan tersebut. Kalau dia tinggalkan solat, maka cara dia adalah dengan dia menunaikan solat itu kembali. Walaupun ada segelintir kecil pandangan ulama yang mengatakan
solat itu tidak wajib diqadhakan. Baru ni jadi polemik tuan-tuan. Ada mereka-mereka kan, golongan-golongan yang mengatakan, mereka-mereka yang mengatakan solat tidak wajib diqadhakan kerana tidak ada dalil khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis dan Al-Quran menunjukkan bahawasanya solat itu tidak wajib diqadhakan. Ini segelintir kecil. Boleh dikatakan sebagai ijma', kesepakatan ulama bahawasanya solat itu wajib diqadhakan. Kalau satu orang dia meninggalkan solat, maka wajib untuk dia qadhakan. Bahkan sehingga kan tuan-tuan, kan kalau katakanlah dia ni dia nak solat tarawih, ada orang tanya, Ustaz, saya nak solat tarawih 20 rakaat ke 8 rakaat ke? Dia nak solat tarawih, dalam masa yang sama dia ada solat yang perlu dia qadhakan. Maka mana lagi yang perlu dia lakukan? Maka tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tentunya telah pasti bahawasanya solat fardu yang dia telah tinggalkan itu lebih patut dia qadhakan daripada solat tarawih tersebut. Orang boleh buat solat tarawih 20 rakaat, masya-Allah, bukan kita nak bangkang dia, bukan kita nak halang dia. Masya-Allah, itu satu kebaikan, itu satu rahmat daripada Allah Taala, dia ada kekuatan untuk solat tarawih. Tetapi alangkah baiknya untuk solat tersebut dia qadhakan dahulu, dia tunaikan dulu perintah-perintah Allah yang telah dia tinggalkan. Bahkan ada pandangan-pandangan ulama tuan-tuan, kalau satu orang tu dia tinggal ada solat-solat yang mana dia tinggalkan, solat-solat sunat yang dia tunaikan itu tak jadi solat sunat, bahkan dia menjadi solat qadha yang telah lepas. Ini pandangan-pandangan ulama. Walau bagaimanapun tuan-tuan, ada juga mereka katakan solat ni tak boleh diqadhakan. Sebab apa? Ini kena faham. Ulama kata macam ini tuan-tuan. Ada ulama yang mengatakan sebegini, bukan bermakna dia mengabaikan perintah Allah, tak. Ulama yang mengatakan solat yang macam ini tak perlu diqadhakan, dia nak kata sesuatu solat yang telah ditinggalkan, sesuatu solat yang telah ditinggalkan pada waktunya, maka tuan-tuan, kalau kita nak qadhakan pastinya tak mampu untuk kita qadhakan. Tak sama. Satu perkara yang kita sepatutnya dapat pada satu masa tu, kita buat pada waktu yang lain luar daripada waktu dia, maka keadaan itu tidak sama dengan solat yang telah ditinggalkan. Tak sama. Sebab tu ulama yang mengatakan solat ini tidak boleh diqadhakan, bukan dia bermakna dia sambil lewa, bukan bermakna dia perlu tinggalkan solat tu, tak perlu dia nak bertaubat, tidak. Dia kena bertaubat dengan sungguh-sungguh, dia gantilah solat yang sebanyak-banyak sekalipun. Maka itu harap-harap moga-moga Allah Taala terima solat yang sebanyak-banyak. Sebanyak-banyaknya, bukan dia kena qadha balik. Kalau qadha solat zuhur contohnya 4 rakaat dia tinggal. Dia tertinggal 4 rakaat. Maka tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka dia wajib untuk qadha. Dia bukan 4 rakaat dia. Dia kena solat demi solat, solat demi solat, supaya moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terima taubat dia. Dengan sebab solat yang dia lakukan sebanyak-banyak tu, Allah Taala ampunkan dosanya kerana dia telah meninggalkan solat 4 rakaat zuhur tadi. Ini ulama ni lagi keras. Kan, walaupun dia kata tak mampu untuk diqadhakan, bukan bermakna sambil lewa, tetapi dia nak sungguh supaya orang ni lagi banyak lagi buat amal, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan makna tak perlu qadha. Tiba-tiba ada sebilangan mereka ni kan, dia ambil sikit dia kata tak perlu qadha je. Yang kata kena solat sebanyak-banyak tu dia tak ada. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Taala, sesuatu amalan fardu apabila kita tinggalkan, itu pandangan keras lah, pandangan ulama yang keras. Tapi secara umumnya kebanyakan ulama mengatakan sesuatu amalan fardu yang Allah Taala perintahkan, bila kita tinggalkan, cara untuk mengkafarahkannya, mengeluarkan seseorang itu daripada dosa adalah dengan dia menunaikan balik perintah-perintah Allah Taala tu, mengqadhakan balik perintah-perintah Allah Taala yang ditinggalkan. Itu satu jenis dosa yang mana kerana meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, perbuatan-perbuatan dosa antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi dosa kerana meninggalkan perintah Allah. Sekarang dosa kerana melakukan sesuatu perkara terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata jangan buat, kita buat. Perkara tersebut tidak boleh dibuat, maka dilakukan. Contoh dia, sepatutnya perkara dia tinggalkan, tetapi dilakukan. Contoh dia macam mana? Minum arak. Minum arak ni Allah Taala kata jangan minum arak, lalu dia minum arak. Memukul kecapi, memukul alat-alat muzik, kan, buat main alat muzik, kan. Alat muzik ni tuan-tuan, maksudnya ialah segala jenis alat hiburan
yang melalaikan hati daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Alat-alat ini pada pandangan ulama tasawuf adalah terjumlah daripada pendorong yang menjerumuskan seseorang kepada maksiat, yang boleh membawa seseorang itu kepada melanggari perintah Allah Subhanahu wa taala, boleh membawa kepada seorang itu meninggalkan perintah Allah. Ini bermain alat-alat macam ni, bukan alat muzik ni. Zaman-zaman dulu tuan-tuan, alat muzik kan, alat muzik ni kalau kita gunakan dengan cara yang betul kan, kita main main kompang, main duf kompang. Kalau kita lihat zaman Nabi SAW, bila timbul hari perayaan antara ataupun hari perkahwinan, maka alat-alat ni dibenarkan guna duf dan kompang, alat-alat muzik ni. Cuma ada beberapa alat muzik yang mana tidak dibenarkan kan, macam seruling. Kalau macam kompang, drum, ini masih boleh digunakan, benda-benda yang ditepuk asalnya boleh digunakan. Tetapi kalau alat-alat ini, dia asalnya adalah alat yang diharuskan. Tapi kalau alat ini membawa kepada kelekaan, membawa sampaikan seseorang itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perkara ini pun, alat ini pun boleh membawa kepada dosa. Dan dikiaskan dengan alat-alat ini dengan alat-alat yang ada hari ini. Kan, macam video game, handphone, smartphone. Benda-benda ni asalnya harus. Kalau video game ni tuan-tuan, anda tengok juga keadaan ni. Kan, kadang-kadang ada permainan game ni, permainan yang yang digunakan. Dia asalnya perkara itu harus boleh digunakan. Harus. Kan, asal perkara ni tuan-tuan, asal semua benda yang ada di atas muka bumi ni, benda ni harus, asalnya dibolehkan. Tetapi kalau perkara itu membawa kepada orang itu mengingkari perintah Allah, dia bermula daripada kelalaian, dia bawa satu orang itu kepada kelalaian. Ada telefon contoh ni kan, mula-mula dia gunakan itu untuk keperluan dia, boleh insya-Allah kan. Tetapi akhirnya dia membawa kepada kelalaian, lalai sehingga kan dia lupa untuk ingat pada Allah Taala, maka perkara itu dah mula membawa kepada makruh. Dan kalau dia membawa bukan hanya sekadar kelalaian, bahkan membawa seseorang itu sehingga dia meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan lagi makruh, dia dah bawa kepada haram. Sibuk sangat dia melayarani media-media sosial, contoh dia tengok Facebook, tengok Instagram, tengok IG. Yang sekarang ni orang ramai pula main TikTok. Dulu satu masa dulu orang main TikTok ni budak-budak kan. Budak-budak ni, sekarang ni orang dewasa pun main. Guru-guru, ustaz-ustaz pun ramai juga main TikTok kan sekarang. TikTok, sibuk dengan TikTok, dengan challenge pula. Sibuk dengan challenge hari raya kan, main lampu. Ini satu keluarga kumpul kan, buat lagu, kumpul. Nanti kan bila sampai satu part tu dia main lampu tu. Contoh challenge. Siapa yang paling hebat buat, siapa paling cantik buat, macam-macam sekarang. Kalau perkara ini membawa kepada dia lupa kepada perintah Allah Taala, maka ia menjadi haram. Asal harus, tetapi kalau dia bawa kepada melupakan perintah Allah, meninggalkan perintah Allah, menjadi haram. Jadi bukan nak kata benda ni tak boleh, boleh kalau dia betul jaga cara dia. Tapi kalau dia tak jaga-jaga, maka dikhawatiri akan jatuh kepada keharaman. Jadi begitulah juga tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Taala, makan riba dan seumpamanya itu makan riba. Makan riba ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Taala, macam-macam ulama kita jawab hari ni macam mana keadaan kan. Masalah riba ni lebih terperinci lagi kan, lagi-lagi dalam pembengkanan, masalah bank, masalah buat pembelian kereta dan rumah, macam mana nak dikatakan riba, apa yang dikatakan bagaimana nak keluarkan daripada riba tersebut. Ini bank-bank semua ada jawapan. Orang bank-bank ni ada jawapan. Hari ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pernah sekali tu bank RHB Bank, dia datang madrasah saya, bukan madrasah sini lah, madrasah dekat Hulu Langat. Masa dekat Hulu Langat tu dia datang, dan satu mereka ni bank-bank ni dia ada bagi bantuan sumbangan-sumbangan kepada madrasah, sekolah-sekolah agama, sekolah anak yatim, dia ada bagi sumbangan bantuan. Kita tanya, sumbangan-sumbangan ni dapat daripada mana? Dapat mana? Kan? Duit mana? Keuntungan mana dapat? Dia jawab apa tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah? Kan, mereka yang bagi sumbangan ni biasanya bank-bank yang bagi sumbangan. Biasanya lah dia kata. Yang bagi sumbangan ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala
adalah daripada hasil kutipan interest. Bukan interest, kutipan penalti, maaf. Interest, penalti. Kan, dia dalam, walaupun kita kata dalam pembengkenan Islam sekalipun, satu orang kalau lambat bayar sekalipun, dia kena penalti juga. Dia kena penalti. Cuma ni dalam pembengkenan Islam ni, duit penalti ni dia buat, dia asingkan. Ini orang kata nak haruskan. Macam-macam mana orang bank. Dia nak haruskan macam mana. Penalti tu dia ketepikan. Dia ketepikan, dia tak masukkan jumlah tersebut di dalam keuntungan bank. Dia tak masukkan dalam keuntungan bank. Penalti dia letak ke tepi. Dia kumpul sampai satu masa, tuan-tuan muslimin dirahmati Allah, dah banyak dah kumpulan wang penalti tersebut, mereka tidak gunakan untuk ahli bank tersebut, untuk kaki tangan bank tersebut, tetapi mereka sedekahkan. Itu cara mereka pula. Kan, walaupun sebenarnya macam mana keadaan sekalipun, tetap perbuatan itu tidak dibenarkan. Ni bank. Kita nak kata macam mana, patutnya sistem ini perlu dikeluarkan. Moga Allah Taala pelihara kita. Baik. Maka bila melakukan perbuatan-perbuatan yang sebegini, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, maka jalan keluar daripada dosa ini, untuk menyelamatkan seseorang daripada dosa ini adalah, pertama sekali dia kena rasa menyesal. Bila dah melakukan dosa, maka apa yang dia perlu buat, dia lakukan perkara yang Allah Taala larang, lalu dilakukan, maka dia perlu menyesal atas perbuatan-perbuatan dosa tersebut, serta tetapkan tekad hati dia untuk meninggalkan daripada mengulangi perbuatan-perbuatan dosa seumpama itu buat selama-lamanya. Dia kena menyesal. Bila dah melakukan sesuatu dosa, maka jalan keluarnya adalah dengan dia tinggalkan dan dia menyesal dan dia bertekad. Ini tiga syarat dia. Kan, bila dah melakukannya, maka cara untuk bertaubat daripada bila satu dosa yang telah dilakukan, cara jalan dia adalah dengan apa? Dia tinggalkan dosa tersebut. Kedua, dia menyesal. Dan yang ketiga, dia tekad azam dalam diri dia supaya dia tidak melakukan lagi dosa-dosa tersebut. Bahkan sepatutnya dia buat lagi pula amalan-amalan kebaikan, supaya amalan-amalan kebaikan itu menampung balik dosa yang telah dilakukan. Sebab apa? Seperti mana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, innal hasanati yudhhibunas sayiat. Hanya kebaikan itu akan menghapuskan dosa. Bila dia dah buat dosa, antara cara juga untuk dia keluar daripada dosa tersebut, perbanyakkanlah melakukan kebaikan. Banyak melakukan kebaikan, moga-moga dengan kebaikan itu Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kita. Baik, dan yang ketiga, perbuatan-perbuatan dosa antara kita dengan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, atau dengan kata yang lain, dosa sesama manusia. Dosa sesama manusia. Ini secara umum. Sebelum ni tuan-tuan, kalau kita lihat sebenarnya secara langsung ni dia terbahagi kepada dua. Satu, dosa dengan Allah. Kedua, dosa dengan manusia. Cuma ulama' ni, Imam Ghazali rahmatullahi alaih, dia bahagikan kepada tiga. Dosa dengan Allah tu dia bahagi dua. Satu, dosa meninggalkan perintah Allah. Satu lagi, dosa kerana melakukan larangan Allah. Dosa kalau meninggalkan perintah Allah, caranya adalah dengan mengqada. Dosa bila melakukan sesuatu larangan Allah Subhanahu Wa Taala adalah cara meninggalkannya. Itu beza dua dosa ni. Satu, dosa bila dia meninggalkan perintah Allah. Satu lagi, dosa bila dia melakukan larangan Allah. Satu, bila dia meninggalkan perintah Allah, cara dia untuk dia keluar daripada dosa tersebut adalah dengan dia mengqadakkan balik amalan-amalan yang telah dia tinggalkan. Satu. Kedua, dosa bila dia melakukan satu larangan Allah, cara dia adalah dengan meninggalkan larangan-larangan tersebut. Ini Imam Ghazali dibezakan. Dan satu lagi dosa sesama dengan manusia. Dosa sesama dengan manusia ni tuan-tuan, dia banyak sebenarnya kategori, banyak bahagian, banyak dia punya keadaan dia. Inilah dosa yang paling sulit dan paling sukar. Dosa dengan manusia ni tuan-tuan, dia jadi sulit dan sukar, jadi susah. Kerana apa? Kerana dosa dengan manusia ni hanya terampun apabila kita dapat kemaafan daripada orang yang mana kita telah melakukan kesilapan daripada dia. Dosa sesama manusia ni, dia akan terampun hanya dengan kita dapat kemaafan daripada orang yang mana kita melakukan kesalahan dengan dia. Sehingga kan tuan-tuan, puan-puan muslimat yang dirahmati Allah, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum, tahu tak kamu siapa orang muflis? Orang yang bankrupt,
orang yang bankrupt. Siapa orang muflis? Siapa orang yang bankrupt? Sahabat-sahabat kata orang yang bankrupt, orang yang muflis ialah mereka-mereka yang mana kehilangan harta dia, orang yang mana tertimpa dengan hutang yang tidak mampu untuk dibayar. Ini orang bankrupt, orang muflis. Nabi SAW jawab, orang yang muflis, orang yang bankrupt ialah yang mana ke akhirat nanti dia bawa amalan-amalan yang Allah Ta'ala dah terima dah. Solat dia Allah Ta'ala terima, puasa Allah Ta'ala dah terima, zakat dia Allah Ta'ala dah terima, haji umrah dia Allah Ta'ala dah terima dah. Tetapi oleh kerana di dunia dia pernah cela orang lain, dia pernah jatuhkan maruah orang lain, dia pernah pukul orang lain dengan tanpa hak, dia pernah menjatuhkan, mengalirkan darah orang lain tanpa hak, bunuh orang tanpa hak, maka orang-orang yang pernah dia buat kesalahan kat dunia ni jumpa pada Allah Taala, ya Allah, dia ni dulu dia pernah jatuhkan maruah aku, dia ni dulu pernah hina aku, dia ni dulu pernah fitnah aku, dia ni dulu pernah pukul aku tanpa hak, dia ni dulu kat dunia pernah bunuh aku tanpa hak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ambil tindak balas dia. Macam mana nak ambil tindak balas? Nak bunuh balik tak boleh. Nak jatuhkan maruah dia, memang kat situ kat dekat padang mahsyar ni memang orang dah hilang dah maruah dia, tuan-tuan. Kan dah ramai dah orang hilang maruah dia. Maka apa yang dia buat? Maka pahala-pahala dia yang diterima tadi, solat yang diterima, puasa yang diterima, zakat yang diterima, haji umrah yang diterima tadi, dipindahkan kepada orang yang menuntut tadi. Kan Allah Taala yang menuntut tadi datang minta, ya Allah dia pernah jatuhkan maruah, maka pahala puasa dia, pahala solat dia dipindahkan kepada orang yang pernah dia zalimi. Seorang demi seorang, seorang demi seorang, seorang demi seorang datang menuntut. Maka daripada amalan-amalan kebaikan yang bawa, habis semua amalan-amalan kebaikan, dah tak ada dah amalan kebaikan, nak digantikan balik, masih lagi ada orang lagi menuntut hak-hak mereka, maka daripada amalan kebaikan ditukarkan balik, dah tak ada amalan kebaikan nak diberi, maka amalan keburukan orang yang dizalimi pula dipindahkan kepada diri dia, dipindahkan. Kan bila dah dipindahkan, baik-baik bawa amalan kebaikan bertukar kepada amalan keburukan. Ini orang yang muflis. Moga Allah Taala pelihara kita. Sebab tu tuan-tuan, hubungan sesama dengan manusia ni satu perkara yang penting. Kan kita mungkin tak hebat amalan kita, puasa kita biasa-biasa je, puasa sekadar puasa Ramadan je, tambah sikit puasa 6, kan dapatlah puasa 6. Kan moga-moga Allah Taala beri kita kekuatan puasa 6. Masya-Allah. Kan bagi mereka, kan tabarakallah, moga bagi tahniah bagi mereka yang mana dah selesai dah puasa 6. Dan jangan kita terlepas, kita masih ada peluang lagi untuk habiskan puasa 6. Kan hari ni baru 13 Ramadan. Ni kalau nak puasa 6 sebenarnya waktu ni cantik nak puasa ni. Kan cantik nak puasa 13, 14, 15 kalau siapa puasa hari ni. Kan hari ni hari putih, 13, 14, 15 Ramadan. Cuma hari Isnin nanti ada ada rumah terbuka masjid kita buat. Allah, nak kena puasa ke tak puasa? Macam mana? Kan waktu tu waktu 15 Ramadan, 15 Syawal, 15 Syawal. Kan 15 Syawal tu nak puasa ke tidak? Orang kalau dia hati kental, insya-Allah dia puasa je. Kan bagaimana-mana pun boleh. Kan kalau dia dapat puasa, alhamdulillah. Kalau dia dah selesai puasa, masya-Allah, kan alhamdulillah, itu hari raya untuk dia pula. Kan ada ulama kata ni waktu-waktu afdal nak puasa, dia pilih hari. Kan dia pilih hari yang terbaik, dapat ganjaran berlipat kali ganda. Moga Allah Taala berikan kita ni dapat sempurnakan puasa 6. Dia punya amalan biasa-biasa dia. Kan solat dia pun, solat fardu dia adalah qabliyah ba'diyah sikit. Kan dia tak ada buat solat sunat lebih-lebih, biasa-biasa je dia buat. Kan dia punya zakat pun zakat fitrah aja. Nak bagi zakat yang lain-lain, zakat perniagaan, zakat simpanan, dia tak mampu, dia tak ada. Kan dia boleh buat amalan sikit-sikit. Orang yang macam ni tuan-tuan, dalam masa yang sama dia jaga hubungan sesama manusia. Dia tak cela orang lain, dia tak hina orang lain, dia tak jatuhkan maruah orang lain, dia tak hina, tak mengumpat pula orang tu, tak fitnah pula orang tu, dia tak buat apa-apa. Dia mudah dengan orang lain. Mudah-mudah dengan orang lain. Dia tak ada pun menghina, mencela, menjatuhkan maruah orang lain. Orang yang macam ni tuan-tuan, ke akhirat nanti kedudukannya lagi tinggi lagi. Kan? Orang yang mana dia mudah, dia buat baik pada orang lain, dia melakukan kebaikan kepada orang lain, tinggi di sisi Allah Taala. Tawaduk, merendahkan diri. Tapi orang mungkin dia punya amalan dia hebat, masya-Allah. Pergi umrah tiap-tiap tahun, nak pergi haji tiap-tiap tahun tak mampu. Pergi umrah tiap-tiap tahun dia boleh. Pergi umrah tiap-tiap tahun boleh. Cuma sekarang ni dia susah sikit. Ada orang tu tiap-tiap bulan, bukan tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan pergi umrah. Masya-Allah. Kamu tahu ya? Dia pergi tiap-tiap bulan.
Kan? Dia punya solat dia sepanjang-panjang malam. Masya-Allah, hebat solat dia. Kan? Dia punya zakat bukan zakat fitrah dia. Banyak duit dia, boleh nak bagi zakat. Bukan hanya sekadar zakat, bersedekah pun banyak, masya-Allah. Kan? Puasa dia pun kerap puasa dia istiqamah. Kan? Puasa-puasa sunat, masya-Allah. Tapi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, sedihnya dia tak jaga hubungan sesama manusia. Tak jaga hubungan dia sesama dengan makhluk Allah Taala. Orang yang macam ini tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, ke akhirat nanti dia akan jadi rugi. Kan, amalan hebat-hebat, tetapi oleh kerana tak jaga hubungan sesama dengan manusia, maka dia menyebabkan dia jadi kerugian sangat-sangat. Sebab tu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, ulama kita kata, Imam Ghazali rahmatullahi alaih kata, dalam bab nak menjaga hubungan sesama manusia ni lah paling rumit. Kan, bukan senang kita nak jaga. Kadang-kadang kita ingatkan cara kita ni betul, tapi rupa-rupanya cara kita ni bertentangan dengan perkara yang sepatutnya. Kan, kita ingat ini cara untuk menyelamatkan. Contoh, kan, kita cakap sesuatu benda, tapi tengok-tengok orang tersinggung dengan cakap-cakap kita. Kita tak tahu. Kan, kita tidak tahu. Sebab tu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kerana itu dalam menjaga hubungan sesama manusia ni perkara yang sangat-sangat rumit. Kan, sangat-sangat rumit, perlu kita pelihara, perlu kita jaga. Sangat-sangat rumit, perlu diteliti bagaimana untuk menjaga hubungan sesama manusia. Kadang-kadang terjadi dosa antara manusia dengan orang lain, antara kita dengan orang lain, pada harta, pada diri ataupun pada nyawa, pada maruah, kehormatan dan agama. Ini beberapa keadaan, beberapa kategori dosa sesama manusia ini boleh berlaku. Sama ada pada harta, biasanya pada harta ni biasa berlaku kepada anak beranak, adik-beradik, keluarga, kerabat. Lagi-lagi bila ada seseorang yang meninggal. Ini dosa sama harta. Bila nak cerita tentang dosa harta ni, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Taala, sangat complicated, sangat rumit. Bab harta ni dia, kadang-kadang ada orang dia nak sempurnakan harta ni dengan cara yang baik, harta peninggalan. Harta peninggalan. Ada orang tuan-tuan, ada satu kes, orang ni dah meninggal 20 tahun lepas. Orang ni dah meninggal 20 tahun lepas. Ayah dia dah meninggal 20 tahun dah meninggal. Kan? Ada rumah, tinggal rumah, satu rumah. Oleh kerana kejahilan yang ada pada anak-anak ni tuan-tuan, jahil. Kan, bila kata pusaka sebenarnya tuan-tuan, dia tak ada peninggalan dah. Dia tak ada milik si mati dah. Bila dia meninggal sahaja, harta si mati tu dah berpindah milik kepada orang lain. Sama ada harta si mati itu untuk menyelesaikan hutang piutang dia, sama ada harta si mati itu menyelesaikan dia punya zakat yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun akhir sekali harta itu dibahagikan ataupun istilah dia difaraidkan kepada keluarga kerabat dia yang selayak. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana dengan harta ni tuan-tuan dah 20 tahun jahil. Kan, ni masyarakat kita hari ni tuan-tuan, bila kata harta pusaka, dia jadi pusaka selama-lama dia. Orang Melaka, saya ada, biasalah orang Melaka, kita ada ada hubungan dengan orang Melaka. Kan, keturunan orang Melaka ni tuan-tuan. Ada bahagian tempat kalau tuan-tuan pergi Melaka ni, bahkan tempat-tempat lain pun banyak juga kita boleh tengok. Tapi kat Melaka ni satu benda yang fenomena, cantik sikit. Kan, pergilah satu kawasan, satu kampung. Kan, Masjid Tanah contoh ni tuan-tuan. Kan, tanah luas-luas, rumah ada sebiji. Cantik je. Tapi tak ada orang tinggal. Tanah ni dijaga, cantik. Rumah pun cantik, tapi tak ada orang tinggal. Dia akan diserikan rumah tu setahun sekali, bila bulan puasa, bila hari raya. Orang akan datang rumah tu. Lain-lain tak ada orang datang. Sebab apa? Ditanya kenapa? Ini rumah pusaka. Itu dijaga, alhamdulillah dapat jaga. Ada rumah-rumah tuan-tuan tak ada orang jaga dah, terbiar begitu sahaja, tanah tu terbiar. Tanah tu terbiar. Ini sebab apa? Kerana kejahilan. Sebab apa jahil? Jahil dia rasa harta peninggalan ni dia jadi pusaka, tak boleh dah ambil, tak boleh nak dibahagi-bahagikan, seolah-olah ini milik si mati. Kan, inilah tanah untuk kita berkumpul. Saya pernah jumpa satu kes ni tuan-tuan, kan, dekat Ampang, dengan satu rumah. Kan, ayah dia tinggalkan rumah, adik-beradik, anak-anak dia ada 8 orang kot, 8 ke 7 orang, 7-8 orang. Kan, yang si sulung dia kata dia nak bagikan bahagiannya kepada si adik. Yang si adik kata dia nak jual rumah ni. Nak jual rumah ni, dia kata nak ambil bahagian tu, tak dibahagikan bahagian-bahagian. Harta ni tuan-tuan, harta pusaka ni, bila satu harta yang tetap, yang tak boleh dipindah ni, kan, cara jalan ni tuan-tuan sebenarnya adalah dipindahkan milik, kena bahagi-bahagikan. Kalau dia tak boleh dipindahkan, rumah contohnya, ada satu rumah nak bahagikan kepada 8 orang, tak boleh nak bahagikan. Nak buat macam mana? Melainkan kalau dia buat sewa bulan-bulan, buat sewa. Tapi nak jaga sewa, maintenance dia lagi.
Maka cara yang paling baik adalah dengan dia menjual. Dia jual, kemudian daripada hasil jualan tersebut dibahagikan kepada mereka-mereka pewaris yang layak mendapat harta tersebut. Tapi tuan-tuan, oleh kerana kejahilan, dia kata apa dia? Ni rumah pusaka. Rumah pusaka, tempat yang mana nak kena kumpul. Tiap-tiap tahun kita boleh kumpul kaya. Tapi tuan-tuan, yang sedihnya bila dah bergaduh tentang rumah pusaka ni, harta pusaka, harta dan hartanya, akhirnya ada kata nak jual, ada kata ni kena kumpul lah, itulah ini. Akhirnya tak jadi pun berkumpul tiap-tiap tahun. Tak ada pun jadi orang nak berkumpul. Apa nama perintah mahkamah? Hakim akan buat keputusan yang umum. Kan, keputusan ni apa dia tuan-tuan? Rumah tersebut perlu dijual. Rumah tersebut perlu dijual dan hasil daripada jualan tersebut akan dibahagikan mengikut faraid. Ini masalahnya. Dan akhirnya kerana akan bergaduh tersebut, adik-beradik ni bermasam muka. Kan, ni ada puak tu, ni ada puak macam itu, ada puak macam ini. Masalah harta. Dan harta inilah tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Taala, antara fitnah yang besar yang berlaku pada umat ini. Moga Allah Taala pelihara kita. Saya sendiri pun berhadapan juga dengan keadaan macam ni. Kita nak cerita benda kebenaran pun, walau kita nak cerita kebenaran, orang susah nak terima. Moga Allah Taala pelihara kita. Baik, kedua mengenai diri sendiri ataupun nyawa. Dia berkaitan dengan diri ataupun nyawa. Dan berkaitan dengan nyawa. Maka oleh kerana itu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia berkaitan dengan nyawa ni, makna dia ada kematian, ada perkara-perkara yang menjatuhkan, mencalarkan maruah dia, itu menyebabkan dia perlu dia untuk ditindak balas, diambilkan qisas dan sebagainya. Dan ada yang berkaitan dengan maruah, menjatuhkan maruah, dan ada yang berkaitan dengan kehormatan dan agama. Maknanya ada 5 kebahagian, ada 5 bahagian yang berkaitan dengan dosa sesama dengan manusia. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini secara umum ni 3 kategori dosa-dosa. Dan lebih terperinci lagi, kita akan ceritakan tentang dosa sesama manusia ni, bagaimana untuk apa yang berlaku antara dosa sesama manusia dan bagaimana jalan untuk keluar daripadanya. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, saya rasa sampai sini sahaja. Kan, moga Allah Taala berikan kita ni taufik untuk sentiasa menjaga diri kita, menjaga maruah kita, menjaga peribadi kita daripada melakukan dosa, daripada kita menyakiti orang lain, daripada kita melanggari perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik ni datang daripada Allah, yang lemah kurang kelemahan diri saya minta maaf, minta ampun. Kita tutup aja dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.